Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 2 Jun 2020. Selepas beberapa hari tidak merekodkan sebarang pertambahan kes, semalam Putatan mencatat satu kes baharu menjadikan kumulatif 347 kes. Menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, hanya tinggal 10 kes COVID-19 sedang dirawat di 6 hospital pakar seluruh Sabah setakat semalam. 4 pesakit dirawat di Tawau, 2 di Kota Kinabalu manakala masing-masing 1 di Lahad Datu, Tuaran, Putatan dan Ranau. Manakala seramai 3 pesakit sembuh menjadikan jumlah keseluruhan 332 pesakit sembuh. Sementara itu, jumlah kematian akibat COVID-19 di negeri ini kekal 5 orang, iaitu 3 di Kota Kinabalu dan masing-masing 1 di Tawau dan Tambunan. Orang ramai digalak untuk sentiasa mengikuti prosedur operasi standard SOP yang diperkenalkan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membendung penularan wabak COVID-19. Tinjauan RTM di beberapa pusat beli belah Kota Kinabalu semalam mendapati norma baru itu kebanyakannya dipraktikan oleh masyarakat awam. Setakat ni dari start permulaan PKP memang apalah yang SOP dia ni memang dong terima jugalah. Tidak ada pernah komplain lah. Untuk satu hari, kalau hari biasa memang maksimum sampai 200-300. Tapi kalau public holiday macam perayaan keamatan raya, memang more lah dari 300. And then untuk customer masuk dalam kedai memang ada maksimum sampai 15 saja. Bagi pandangan saya, SOP pada keadaan sekarang memang sangat baiklah sebab dia mengutamakan social distancing, dan social distancing ni memang pentinglah sebab kalau kita dekat-dekat ni memang penularan COVID-19 susah mau putus. Premis-premis perniagaan yang dibenarkan beroperasi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB turut patuh kepada SOP yang ditetapkan. Kebanyakan peniaga yang ditemui berkata orang ramai memasuki ke premis mereka memberi kerjasama baik dengan mengikut setiap SOP yang ditetapkan seperti melalui pengimbas suhu badan dan memakai pelitup hidung dan mulut. Sabah Trace App atau sistem daftar masuk digital yang dilancarkan Kerajaan Negeri Sabah pada 18 Mei lalu berfungsi untuk mengesan pengguna dan lokasi yang dituju ketika membeli belah. Aplikasi tersebut diwujudkan untuk memudahkan pencarian kenalan sekiranya berlaku jangkitan COVID-19. Berdasarkan tinjauan RTM di sekitar pusat beli belah Kota Kinabalu mendapati orang ramai lebih cenderung untuk menggunakan sistem digital tersebut berbanding menggunakan kaedah manual seperti menulis dalam buku rekod yang disediakan. Kalau bagi saya, kita menggunakan QR code lah, lebih memudahkan untuk kita masuk ke kedai-kedai lah. Kalau menggunakan borang ni itu boleh juga, tapi untuk kita mengelakkan daripada bersentuhan lah pen begitu, ya risiko untuk penyakit berjangkit lah. Sebab kalau QR code kita main scan saja pakai handphone, and then kalau kita pakai tu pen tu kita nak tahu berapa orang sudah yang pegang, and then kita nak tahu diorang ada pakai hand sanitizer kah belum sebelum diorang pegang tu handphone, sebelum diorang pegang tu pen. Menurut kenyataan pengurusi Pusat Arahan COVID-19 Sabah, Datuk Safar Untung, menerusi aplikasi berkenaan, pengguna hanya perlu mendaftarkan nama dan nombor telefon bimbit mereka sahaja. Sistem serupa turut digunapakai oleh restoran makanan segera dan institusi perbankan untuk pembayaran tanpa tunai. Selain bertujuan menghapuskan penggunaan buku log yang disediakan oleh perniagaan, pada masa ini ID kod respon pantas QR memastikan kod perniagaan dapat dicetak dan pelanggan dapat mengimbas ketika mengunjungi kedai mereka. Sebanyak 106 pain darah berjaya dikumpul menerusi program derma darah anjuran St. John Ambulance Malaysia kawasan Pantai Selatan Tengah dengan kerjasama Hospital Papar, Hospital Beaufort dan Pusat Beli Belah Center Point Kota Kinabalu. Menurut Setiausaha Kehormat St. John Ambulans Malaysia kawasan Pantai Selatan Tengah Sukri Sakaran, program 2 hari ini melebihi sasaran awal yang ditetapkan. Supaya kita dapat membantu untuk replenish stok darah di hospital-hospital yang memerlukan.
Dan walaupun agak ramai, kami tetap mengikut peraturan SOP yang ditetapkan oleh KKM dan MKN. Program derma darah ini melibatkan 25 petugas termasuk 5 doktor. Untuk masyarakat semua, memandangkan sekarang hospital banyak kekurangan darah, saya menderma untuk masyarakat juga. Orang kita takut. Sebenarnya tidak ada masalah nih. Kalau kita derma darah nih kan bukan maksudnya kita kehilangan darah terus darah kita akan ditukar. Itu yang membuat kita makin sehat. Macam saya sekarang ni umur 54 sudah ni. InsyaAllah saya akan menderma lagi. Program derma darah ini dilaksanakan mengikut prosedur operasi standar SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan dan manusia mana yang tidak melakukan kesilapan berada lebih sedekat di sebalik tirai besi blok akhir sejak berusia 20-an. Kedua-dua pesalah di bawah Seksyen 302 yang ditempatkan di penjara pusat Kota Kinabalu umpama mendapat peluang kedua untuk menjadi insan mulia. Ikuti laporan disediakan Serena Olivia Chong yang diberi peluang menemu bual dua banduan akhir tersebut. Ramadan kali ini lebih bermakna di sebalik tirai besi ini. Kami diberi peluang dalam satu temu bual eksklusif bersama mereka untuk mengetahui rahsia Ramadan yang mereka jalani di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma khala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Siapa sangka alunan indah bacaan surah tersebut milik kedua-dua banduan akhir dahulunya kosong pengetahuan agama, namun kini setiap hari mengalunkan kitab suci umat Islam itu. Sejak ditempatkan di penjara ini, mereka berjaya khatam Al-Quran lebih 100 kali. Syakir dan Radin antara dua daripada 32 banduan akhir di penjara ini. Sesi temu bual dimulakan dengan Syakir yang dikenakan hukuman mati apabila terlibat dalam kes pergaduhan sehingga menyebabkan seorang terbunuh ketika dia berusia 23 tahun. Sebelum saya masuk di penjara ni memang satu huruf pun alif saya tidak dapat baca. Biarpun ada sekolah, syukur alhamdulillah saya masuk dalam penjara ni banyak bimbingan daripada ustaz lah. Mengajar kami sembahyang, membaca Al-Quran. Berbeza dengan Syakir, cinta menjadi punca Radin hilang pertimbangan sehingga meragut dua nyawa akibat rasa amarah. Apa yang Ustaz pesan kepada kami dalam penjara, pertama sekali yang saya ingat, jangan berputus asa sebab rahmat Allah itu sangat besar sekali. Walaupun dosa kita, orang cakap seluas lautan. Perubahan kepribadian penghuni di blok akhir ini juga adalah hasil pendekatan tegas dalam membimbing dan berkomunikasi penuh insania serta toleransi antara pihak penjara dan semua penghuni. Guru JAKIM kita akan mengajar mereka dan juga tasmik dan juga tadarus. Kita tidak buat berkumpulan, jadi mereka akan membaca dan yang di depan selnya akan mendengar. Program-program kerohanian yang kita lakukan memang adalah setiap hari dan ada juga yang by minggu, ada yang by hari. Dalam setiap hari itu mereka diajar untuk melakukan solat-solat sunat seperti solat sunat taubat, solat sunat duha, dan mereka juga diajar untuk berzikir. Semoga kisah banduan akhir ini dapat kita jadikan pengajaran. Laporan Serena Olivia Chong, RTN. Kemudahan rekreasi untuk sukan luar Dewan kepada orang awam dan asrama di bawah pengurus Lembaga Sukan Sabah di semua kompleks sukan seluruh negeri kini dibuka mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia.
Bercakap kepada RTM, Pengurus Besar Lembaga Sukan Sabah Terence Edward Pudin memberitahu keputusan membenarkan kemudahan untuk aktiviti rekreasi sukan luar Dewan beroperasi itu adalah selaras dengan kenyataan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal pada 10 Mei lalu. Saya memohon supaya orang ramai boleh gunakan kemudahan-kemudahan ini, tapi dengan SOP yang ketat. Saya harap orang awam faham keadaan kita sekarang ini. Kita telah membantu kerajaan untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Tambahnya, penggunaan trek jogging dan golf driving range juga dihadkan kepada hanya 10 orang pengguna dalam satu sesi, manakala pengguna berumur di bawah 12 tahun tidak dibenarkan. Sementara itu, Jurulatih Golf Junior Sabah Doni Intong berkata, pembukaan golf driving range telah lama dinanti-nantikan oleh penggemar sukan berkenaan. Memang agak berkurangan sebab pihak pengurusan lembaga sukan telah menghadkan penyertaan kehadiran di sini sebab kami mengikut itu SOP yang telah diadakan, iaitu di bawah hanya ada 10 bay saja yang dibuka dan untuk 10 golfer dan di atas ada 10 juga. Masa operasi golf driving range dari 8 pagi hingga 11 pagi dan 3 petang hingga 6 petang. Kejohanan e-sports Kamatan Raya menyaksikan pasukan Mega Biskut e-sport muncul juara dalam pertandingan PUBG Mobile selepas menewaskan 15 pasukan. Pasukan tersebut memenangi hadiah wang tunai RM5,000. Pasukan tersebut diwakili 5 pemain berbakat dalam e-sukan iaitu Muhammad Naim Wahid, Amran Maklin, Muhammad Fadli Datu Indah, Joston Chin Tse dan Khalid Hazman. Mereka turut menewaskan pasukan ternama seperti Tembadau Iron Horn dan pasukan STP yang sekadar mendapat tempat kedua dan ketiga. Perasaan kami menang, kami bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana rezeki berpihak kepada kami. Kerana 256 tim yang bertanding ni bukan kaleng-kaleng, semua padu-padu, semua pada tembak. Kami pun merasa bangga jugalah sebab e-sport makin maju. Ketika dihubungi RTM, beliau berharap lebih banyak lagi penganjuran serupa akan diadakan pada masa akan datang sebagai langkah menonjolkan lagi bidang e-sukan. Baik, sekian berita Pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saudara, budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Muhammad Hias Ahlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.